Ada orang pakai device yang tutup satu. Boleh mula? Boleh insyaAllah. Boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekejap Ustaz. Sekejap Ustaz. Minta semua mute. Gangguan biar Ustaz seorang. أعوذ بالله من Okey, boleh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bagi kita kenyataan, bagi kita kewujudan dan zahirkan kenyataan tu dan tunjukkan kenyataan tu sehingga kita jadi yang sangat dekat pada pandangan Allah, yang sangat dekat di sisi Allah dan yang sangat dikenali. Maka layaknya sebagai hamba kita jadi manusia yang senantiasa memikir, sentiasa merenung, sentiasa melihat, memandang dan merasai perkara ni, supaya kita benar-benar duduk pada status seorang hamba. Tuan tahu hamba? Faham tak lagi hamba tu apa? Siapa yang tak faham hamba? Siapa yang tak faham hamba di sini? Status. Tahap seorang hamba tu faham ke tak lagi? InsyaAllah faham. Cuba cerita, saya nak dengar. Hamba tu bergantungan kepada Allah Ta'ala sepenuhnya. Dalam pada masa yang sama, dia kena berhubung baik juga sama manusia dengan sifat-sifat kemanusiaan tu. Lagi? Itu je. Dengan mana tu Ustaz? Tak apa nak ni sangat. Okey, yang lain pula. Apa yang faham cerita? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pada pandangan saya, penyerahan secara total kepada Allah Ta'ala, bergantung pada dia, dan kita sebenarnya tak punya apa pun. Okey. Dia adakan. Maknanya kita sepatutnya benar-benar memahami kedudukan kita, agar kita lebih mengetahui manawi hamba sebagai seorang hamba. Okey. Okey.
Lagi. Siapa lagi nak bagi pendapat tentang hamba? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Fazrul. Apa abang Korea? Alhamdulillah Korea okey. Okey. Okey Ustaz, berkenaan dengan hamba, maksud ataupun pengertian hamba, berserah segala-galanya hanya kerana Allah, kerana kita tidak mempunyai apa, dan kita sebagai hamba pada waktu yang sama menjaga hubungan baik sesama manusia, dan kita sebagai hamba juga hanya mampu menikmati nikmat kewujudan yang diberikan kepada kita Ustaz. Okey. Terima kasih Fazrul. Hak lain ada lagi tak? Saya nak jumpa Ustaz. Silakan. Lihat dia Tuhan, baru kita tahu kita hamba Ustaz. Ya, tu hamba sebenar. Yang kata hamba ni dia melihat ketuhanan, dia melihat sifat sempurna Allah kerana dia melihat tu terbangun hambaan tu. Tu hamba. Kerana dia menyaksi kesempurnaan sifat Allah. Yang tuan kata tu betul. Tuan kata tak salah, betul dah. Cuma yang tu ilmu. Yang tu ilmu. Diri hamba yang betul ni, dia tengok semua tu adalah kerana dia pandang kepada sifat besar Tuhan tu. Kerana dia pandang kesempurnaan bagi zat Allah, sempurnaan dia tu, sehingga mewujudkan suasana reti, suasana nampak, suasana faham, suasana semua tu. Sebab kita link kepada Islam. Apa dia Islam? Ada 5 sendi. Betul? Islam ada 5 sendi, betul? Pertama, Kalimah syahadah. mengucap kalimah syahadah. Kedua, Yang selamat. tu tarikh. Ni sendi-sendi dia. Nombor 2. Nombor 2 solat. Solat. 5. Lima. Okey. Yang ketiga, Puasa. puasa di bulan Ramadan. Ramadan. Keempat, Zakat. Bayar zakat. mengeluar zakat bila cukup haul dan nisab. Kelima, Menunaikan haji. Menunaikan haji. Haji. bila berkemampuan. Berkemampuan. Jadi 5 sendi ni Islam. Itu sendi bagi Islam, rukun bagi Islam. Islam tu apa? Baru sahabat jawab. Islam itu jiwa yang selamat. Jiwa mana? Jiwa hamba. Yang mana? Yang menyaksi akan ketuhanan Allah. Maka seawal-awal sendi dalam Islam, apa dia? Mengucap kalimah saksi. Betul? Betul tak? Betul. Kita jawab betul ke tak betul ni? Awal-awal sendi Islam mengucap kalimah melihat. Betul? Betul. Berdirinya hamba kerana melihat. Betul tak? Ya. Betul. Berdirinya hamba ni kerana melihat sehingga dia mengeluarkan perkataan yang dia melihat. Betul? Tu hamba. Yang tuan-tuan habaq tadi tu adalah ilmu daripada kehambaan tu. Hamba tu sendiri. Dia menyaksi semua ni adalah ketuhanan. Sehingga membangkitkan kehambaan dia tu. Okey. Dan ni kena faham hamba tu apa dia. Hanya selalu asyhadu, aku menyaksi. Dia dobak dalam kalimah dia hari 9 kali dia dobak. Asyhadu, aku menyaksi. Alla ilah, tidak ada yang lain. Illallah, melainkan Allah. Kerana disaksi, tidak ada yang lain melainkan Allah. Disaksi apa tu? Disaksi satu sifat atas satu nama. Nama yang membawa sifat. Dan sifat-sifat yang disaksi itu adalah kamil, kesempurnaan. Maka pada Islam, dia melihat kesempurnaan Allah. Di sudut mana? Sudut kamil. Allah Ta'ala berdiri atas 4 perkara sifat dia untuk si hamba ni menyaksi melalui 4 sudut ni. Pertama, Jamal. Kedua, Kamal. Ketiga, Qahar. Keempat, Jalal. Kesempurnaan. Jadi yang bila kata Islam itu menyaksi dari sudut mana? Menyaksi dari sudut kamal, kesempurnaan. Orang Islam umumnya menyaksi Tuhan daripada sudut kesempurnaan. Itu ilmu dia tu. Yang kita duk cakap tentang soalan saya adalah diri tu, bukan ilmu tu. Okey.
Okey. Tu Okey, baru faham, Islam. Kalau tidak, kita duduk atas ilmu. Islam duduk atas ilmu je buat apa? Kita bukan nak berdiri atas ilmu tu. Kita nak berdiri atas kebenaran hamba tu. Kenapa bangun tu semua? Kerana menyaksi. Kerana dia syuhud. Kerana dia mengucap kalimah syahadah. Sebab apa? Itu ada dari awal dia sebelum ada tubuh. Sebelum dia diwujudkan zahir. Diwujudkan batang tubuh. Dia telah menyaksi benda tu. Tuhan kata, alastu birabbikum. Adakah aku ini Tuhan kamu? Bala. Syahidna. Bahkan kami menjadi saksi. Nampak tak hamba tu? Siapa yang pasal confuse lagi? Beritahu. Apa yang duk rasa confuse pening-pening lagi pasal hamba ni? Yang sekarang ni, yang sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Aiman. Ya Aiman. Ustaz, saya hari ni first day Ustaz. Ya. Just nak tanya Ustaz, tadi Ustaz cakap yang dikata melihat kesempurnaan Ya, lalu membangun lalu membangun kehambaan. Macam mana Ustaz? Membangun kehambaan. Membangun kehambaan. Okey Ustaz. Alright, thank Baik. you. Baik. Kehambaan. Okey Ustaz, teruskan Ustaz. Baik. Jadi kita dah hamba kat Tuhan daripada alam roh lagi. Kita kata syahidna. Kami menjadi saksi. Apa yang kita saksi? Tu, 4 perkara tu. Jalal, Jamal, Qahar, Kamal. Kita duduk tengok yang ni ya. Indah, agung, perkasa dan sempurna. Maka ilmu berkata, di mana semua tu? Maka Tuhan sebutlah dalam Quran. Tuhan kata, wa fi anfusikum, pada diri kamu. Jamal aku pada diri kamu. Kamal aku pada diri kamu. Jalal aku pada diri kamu. Qahar aku pada diri kamu. Wa fi anfusikum, pada diri kamu. Afala tubsirun. Kenapa kamu tak tengok? Kenapa hang tak tengok? Aku tu duduk kat diri hang tu. Tuan-tuan cerita Jamal kah, Jalal kah, Qahar kah, Kamal kah, tak ada lain. Dia akan berbalik pada Tuhan. Dia akan berbalik pada Tuhan. Perkataan senanglah. Amin. Tu balik kat Tuhan lah tu. Sebab tu dalam Fatihah disunatkan sebut muakkad, sunat muakkad, sunat yang dituntut. Lepas baca waladhdallin, tuntut dia amin. Tuan-tuan baca apa amin tu? Hari-hari buat benda pun kita duk confuse lagi. Aduhai ya Allah. Hari-hari laksana dah perkara tu masih confuse. Mana kita taklid. Kalau kita confuse, kita taklid. Apa dia taklid? Kita meniru. Islam bukan benda tiruan. Islam ni benda yang berdiri betul. Dia bukan benda ambil-ambil lah, bukan. Dia berdiri kat tiap-tiap diri tu. Tu Islam. Apa dia? Menyaksi ketuhanan Allah. Bangunlah Islam tu. Pasal apa? Orang yang menyaksi ketuhanan Allah, maka orang tu selamat. Assalam. Nama Tuhan duk kat dia. Assalam tu. Maka dalam syariat ni perintah jadi orang Islam. Datang kata, innati, sesungguhnya jalan hidup, sesungguhnya agama yang aku terima. Inna dina indallah. Di sisi Allah Ta'ala, Islam adalah Islam. Apa dia? Yang dikatakan orang yang selamat dalam hidup dia di sisi Allah adalah orang yang meletakkan jiwa dia memandang, mendengar, mengetahui, memahami, menyaksi, mendekati dan orang yang dapat merasai akan Tuhannya. Ni orang Islam. Kalau kita duk cakap, diri tak berdiri lagu tu, dia bukan Islam itu. Tu bukan Islam yang dia kata. Itu Islam yang kita kata. Islam yang Tuhan kata, bukan lagu tu. Islam hak kita kata, reka api lah kot mana pun. Apa yang kita reka? Nama orang Islam. Nama aja Islam nak buat apa? Baju orang Islam. Baju orang Islam nak buat apa? Islam bukan berdiri pun. Jadi dah tak tahu apa. Tirulah buat baju, buat kepala, buat janggut. Panggil kita Islam. Islam apa tu? Ada tuan-tuan nak komen? Komen kah?
Lah ni nak belek apa? Belek diri kita lah. Tanyalah diri kita, hang ni Islam ke tak? Saya tanya orang, hang ni bukan hal orang. Hang ni bukan hal mereka. Kalau tu mereka tu macam mana? Bukan mereka tu. Kita ni macam mana lah ni? Mereka tu dah buat apa dengan mereka tu? Bukan mereka yang nak ditanya kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amalan kamu yang sebesar zarah, kalau dia baik, aku tanya. Dia tanya siapa? Dia tanya makhluk kita kan? Dia tanya kita. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan kamu yang buruk walaupun sebesar zarah, aku tanya. Tengok siapa nak kena tanya? Depa ke kita? Kita. Kena jagalah tu. Kita bukan bercakap tentang depa semua ni. Cakap tentang kita sekarang ni. Islam kita ni. Islam ada dalam negara ni. Islam yang dipandang-pandang dan disebut-sebut. Apa yang tu? Tak mengheret manusia kembali kepada Tuhan pun. Hang buatlah 1,000 masjid pun. Hang buatlah 10,000 masjid pun. Tak membawa manusia kembali kepada Allah. Hang buatlah sekolah agama. 30,000 sekolah agama. Hang buatlah tahfiz seberapa pun. Tetap tak bawa balik manusia ke Tuhan. Nak buat apa? Sebab semua Islam di mulut tu. Islam disangka atas kemanusiaan. Islam ditengok di luar saja. Bukan Islam yang berdiri. Kita sedang bercakap Islam yang berdiri tu. Berapa kerat Islam tu? Betul lah Nabi kata. Ada 73 umat daripada kaum. 73 kaum daripada umatku. Satu je masuk surga. Tengok Islam macam mana? Satu kaum je. Yang Islam ni, satu kaum saja. Islam yang campur-campur ni 72 kaum. Tuan-tuan nak duduk tahu mana? Siapa yang tak faham? Abang, tanya saya nak abang ni. Bagi contoh melihat, Cik Syekh. Melihat apa? Apa yang nak lihat? Saksi penyaksian. Tengok. Daripada tak ada pergi ada. Nak tengok benar daripada tak ada pergi ada. Lah ni tak ada. Asal ni tak ada bentuk. Nak tengok pergi ada. Nak tengok saksi guna. Nak saksi kita ada kan? Nak saksi ilmu ada kan? Nak saksi kebesaran, kamal, qahar, jamal dan halal tu kan yang ada. Nak saksi apa sebenarnya yang ada yang kita ni? Yang empat tu tadi. Kalau kita saksi kita, bermakna kita saksi kemanusiaan tu, bukan kehambaan. Kemanusiaan ni Hindu saksi, Cina saksi, orang putih saksi, orang gelap saksi, orang coklat semua saksi. Apa bukti mereka saksi? Mereka pun buat percaya Tuhan sembah kak. Tapi pasal kehambaan tak ada. Pasal Muhammad tak berdiri. Pasal mereka tak boleh terima Muhammad. Mereka sembah akal kata, hak ni Tuhan. Tuhan ni kena putih kebu. Buatlah tokoh bagi putih kebu. Tuhan ni kulit lembut. Bagi mata oren. Lembut sikit kulit. Kan? Tuhan ni dia hebat. Duk atas bumbung. Tutup ke plastik. Dia kena hujan batuk. Tuhan duk seorang-seorang. Ambil harimau buh 3 ekor tu. Kita nak buat Tuhan macam tu ke? Ya Allah. Ya Rabbi. Tuhan ya Karim. Apalah kosot sangat kita ni. Okey kan tak? Okey. Masya Allah. Okey, semua faham anu. Tengok cara muka tuan-tuan dua yang faham dan tak faham. Tapi tengok muka kok terkedu-kedu tu nampak dia faham lah kot. Tuan-tuan tak faham lepas ni saya belasah hari. Saya akan belasah sampai lah tuan-tuan faham. Oh, tuan-tuan asah lah dia sebab akal itu hebat. Asah dia boleh faham lah. Asal akal ke asal iman Ustaz? Asal akal dulu. Lah ni nak cakap dengan iman ke dengan akal tu. Gimana? Macam mana? Sekarang ni, Nazari bercakap dengan apa sekarang ni? Dengan iman ke dengan akal? Baik haki Ustaz. Asal akal dulu. Baik haki. Asal akal dulu. Asal akal dulu. Lepas akal tu, kembang elok dah. Tinggal dia. Pergi kat iman. Sebab akal, iman je. Akal tak boleh sentuh Tuhan tu. Iman pun tak boleh sentuh, tapi dia adalah level lebih sikit daripada akal. Ya. Okay, kalau Ustaz. iman boleh sentuh Tuhan, dia tak nama Tuhan. Ya. Betul. Dia tak boleh disentuh oleh apa-apa pun. Tetapi
daripada akal baiklah iman. Akal perlu tanda. Akal perlu bukti. Iman tak perlu tanda dan tak perlu bukti. Tuhan bukan benda yang bertanda dan berbukti. Ya. Okey. Alright. Ada siapa lagi nak tanya? Nazari. Tuan-tuan nak tanya. Tuan-tuan punya pasak kena kuat. Pasal tang ni bukan pasak lembik. Tang ni tuan-tuan tanya, tuan-tuan tak kuat, tuan-tuan kena besar. Ustaz. Okey, Nazari silakan. Ya, Nazari silakan. Ustaz, tadi ada Ustaz cakap pasal 73 golongan tu. Ya. Satu yang betul-betul mengenal dan 72 tu adalah golongan. Adakah mereka ada dikatakan kategori golongan sesat, Ustaz? Sebenarnya sesat tu sebenarnya apa sebenarnya sesat tu, Ustaz? Dari segi apa yang menyesatkan tu, Ustaz? Macam ni. Okey. Nazari ada anak. Ya. Anak Nazari ada sebab Nazari kahwin dengan isteri, betul? Betul. Tak tahu orang mai kata kat Nazari, hebat tu, ada anak tu. Macam mana dia mai, tak ada bini, hebat. Kita nak kata apa kat dia tu? Marah lah. Sebab apa kita kata kita nak marah kat dia? Kat tak betul. Sebab dia sesat. Nazari tanya apa sesat? Itulah sesat. Hang ni sesat ke? Tak nampak betul ke? Logik akal hang tak boleh terima budak mai keluar mai. Tak ada mak, tak ada ayah. Hang boleh terima tu. Kecuali Adam. Hak tu hang boleh terima. Tapi selain pada Adam, hang mai cerita kata ada budak mai tak ada mak, tak ada ayah. Tak ada ayah ke, tak ada ibu ke. Hang ni tak betul. Sebab tu orang Nasrani kata apa dekat Maryam? Isa. Dia kata apa dekat Maryam? Orang Nasrani kata apa dekat Maryam? Mereka kata dia bukan orang. Sebab dia boleh mengandung tanpa suami. Orang Nasrani kata apa dekat Isa? Ni bukan orang ni, dia boleh ada tanpa ayah. Nampak tu? Oh. Asahlah bagi banyak dengan ilmu-ilmu ni, asah bagi banyak. Main apa masuk tang ni je, sesat kita ni. Okay, nampak Ustaz. Pasal apa sesat? Pekakah korang. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik. Okey, Fazarul Ustaz, silakan. Silakan Zurul. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, Ustaz tadi ada bagi tahu berkenaan dengan asah pemikiran ataupun asah akal tu bagi berkembang dengan sempurna. Jadi untuk mengasah akal tu takluknya pada ilmu lah. Ya. So ada satu keadaan yang di mana ilmu-ilmu ni belum sampai masa lagi untuk ditajalikan ataupun dizahirkan. Contohnya yang ilmu yang paling asas dalam Al-Quran iaitu kejadian manusia daripada segumpal darah pada zaman Nabi Muhammad dulu. Kita tak boleh, pada waktu tu orang tak boleh nak buktikan macam mana, tapi keadaan sekarang ni sains mampu membuktikan. Jadi limitation otak untuk orang berfikir secara tunggal menggunakan akal saja tanpa bantuan pada ketika itu hanya terhad pada ilmu pada waktu itu. Tak seperti keadaan sekarang. Jadi untuk pastikan akal tu berkembang selaras dengan ilmu, sebab ilmu Ustaz yang selalu ada habaq kata ilmu Allah ni terlampau luas. Jadi otak ni pun akan ikut evolve dengan keluasan ilmu tu, tapi dia bergantung pada masa. Jadi bila kita nak transition pergi ke iman, iaitu untuk mempercayai kepada perkara-perkara gaib yang memang tak boleh diterima akal, dekat mana connection itu untuk seseorang itu pergi mampu berpindah pergi untuk percaya kepada perkara yang tak mampu nak nampak sekarang ni. Even sekarang ni dalam rukun iman yang 6 tu pun kita hanya mampu lihat naskah Al-Quran ataupun tulisan-tulisan naskah yang ditulis atau dicetak itu saja, tapi padahal dia gaib. Jadi macam mana kita nak faham transition untuk daripada penggunaan akal pergi kepada iman tu? Okey. Ustaz. Terima kasih. Lah ni kejadian kita ada berapa? Kejadian diri kita ada berapa? Kejadian Dua.
Satu roh, satu jasad. Jasad. Yang akal ni duduk di Jasad. jasad. Betul. Yang rasa duduk di Roh. Jasad. 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 Yang kenai duduk di Roh. Yang kenai. Jasad. Akal. Tak, merasai kenai tu duduk di Kena duduk di tahu, Ustaz. duduk di jasad. Lah ni ada dua. Jasad. Sekarang ni pembinaan diri kita lebih letak di mana? Lebih tumpu di mana? Kita tumpu pada roh, kita tumpu di jasad. Okey. Jasad. Sebab tu kita tak lebih, sebab kita duduk di jasad je. Kita tinggalkan roh tu. Wahai, jasad tak boleh berkembang, roh tak boleh berkembang. Melainkan yang menyatakan Tuhan. Jasad pun bukan hebat, roh pun tak hebat. Yang hebat Tuhan tu. Tetapi yang boleh sentuh ketuhanan ni roh. Jasad dia tak boleh sentuh ketuhanan tu. Tetapi pasal jiwa kita terhadap roh ni sangat lemah. Connection dengan roh kita ni sangat lemah. Sebab tu kita tak boleh pergi. Kalau orang kuat betul, dia akan ada persoalan, dia akan ada pengkajian, dia ada furqan, pengkajian yang boleh membezakan. Baru dia boleh baca Quran. Quran ni tempat baca setelah ada kefahaman, setelah berdiri kehambaan, setelah berdirinya nilai-nilai kerohanian. Itu nama dia furqan. Kita ada furqan, tetapi kita tak bangun dia, kita tak dirikan dia, kita tak tegakkan dia. Kita nak pergi baca Quran, gila pun kita tak faham. Okey. Kalau dengan furqan, dia bukan perlu baca Quran tu. Mai, saya bagi contoh yang selalu saya bagi ni. Tentang bikang. Tuan-tuan tahu penyu? Turtle. Penyu belimbing. Okey, dia duduk di mana? Laut. Dia bertelok di mana? Pantai. Dia guna akal ke guna apa ke? Kalau guna tunjuk kata dia boleh telok di pantai, dia tak telok layak. Tuan-tuan beritahu, hak ni pakai akal ke? Tak. Mana penyu tu ada akal? Lagu mana dia tahu arah pantai? Macam mana dia tahu sana ada pantai? Macam mana dia tahu beza antara pantai Selut dengan pantai Persiap? Ini guna apa ni? Pasal kita ada telah tengok diri kita, kita tengok alam. Tuan-tuan tengok pokok bunga mawar. Kan, Ros? Kan? Macam mana pokok bunga mawar tahu kata tak ada duri? Dia tahu di mana, akal mana yang beritahu? Tuan-tuan beritahu ni, guna akal beritahu ni. Macam mana pokok bunga mawar tahu kata bunga ada warna kuning? Dia tahu kata nak kena olok bunga, dia tahu filamen bunga, dia tahu ranggi bunga. Macam mana dia boleh tahu? Ada akal ni. Kalau pokok bunga Tuhan tunjuk diri begitu sempurna, ni bapak-bapak pokok bunga ni macam mana? Okey, betul. Faham Ustaz, faham sangat. Baik. Boleh transition sekarang. Sekarang hak tuan-tuan nak buat apa pun. Sebab yang berdiri adalah tuan-tuan sendiri. Lepas tu saya beritahu lagi. Pokok bunga tak ada, penyu tak ada, alam tak ada, langit bumi. Yang ada tuan-tuan je. Muka pening semua. Sebab kenyataan kat kita Ustaz. Itu dia. Tu kenyataan paling besar. Tu dia kata pada diri kamu. Wa fi anfusikum, pada diri kamu. Kalau Tuhan tunjuk di penyu pun nampak penyu sophisticated, ni Tuhan tunjuk pada manusia kot. Sehingga Tuhan kata dekat manusia, wa huwa ma'akum, hampilah tang mana pun, aina ma kuntum, aku selalu dengan hang. Lah dia hampa kita selalu dengan dia. Takkan dengan penyu-penyu yang ada, yang ada siapa dia? Yang ada dia. Tapi pasal biji mata kita al-ghuswa wal-buta wal-sabut, nampak penyu. Baik. Sambung hikam Ustaz. Syarah nombor berapa? Tak masuk syarah lagi Ustaz, muka surat 5.
Tuan saja bagi saya menidih pagi hari ni. Tak ada kerja apa nak buat. Tapi tak apa. Selama kita nak balik kepada Allah, dia tak ada rendah. Dia mesti ekstrim. Dia mesti ekstrim. Siapa tak ekstrim, tak boleh sampai kat Tuhan. Pasal sembang pandai. Dia kena jadi ekstremis dalam hal ni. Kita tengok. Manusia atas dunia ni yang maju. Semua ekstrim. Betul? Motor nak pergi laju. Dia kena enjin pun berlain. Betul? Compression dia kena lain. Betul? Exhaust dia kena lain. Sampai setengah tu tak pakai rantai. Pakai belting. Betul? Kalau motor biasa, Honda Kapcai, kita tengok macam mana. Biasa dia. Dia lalu dengan bunyi lalu sama. Tapi cuba ambil Suzuki Ninja 1100 tengok. Badan lalu tak nampak. Bunyi baru main. Nampak? Betul tak? Betul. Cuma kita ekstrim, kita mesti sampai mana. Ni kita ngangah, loer. Duk mikir lagu tu. Cuba mikir lebih sikit. Aduhai. Mesti jumpa punya siapa yang fikir lebih sebab Tuhan tu lebih. Dia kata Al-A'la. Dia maha tinggi. Siapa yang akal dia rendah, siapa yang jiwa dia rendah, tak boleh sampai. Tuhan kata Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbih mereka memuji akan Tuhan mereka yang tinggi. Dia bangat tinggi. Tentu kita duk fikir sempit point ni. Tapi duk tahu mana? Ya Allah. Nak jadi orang hebat, jadi orang biasa. Kita tengok nak, kita tak berjaya. Tengok budak-budak yang dapat keputusan excellence dalam SPM. Kita tengok budak-budak ni. Mereka baca sehari 4 jam, tak kurang. Budak-budak kita ni baca Yasin ni. Baca Yasin, ujung, lepas tu ambil periksa, baca Yasin, doa sikit. Lepas tu dapat 8A. Dapat A apa? Budak-budak excellent ni, mereka baca tengah malam. Mereka buat matematik. Tak kurang daripada 2 jam buat matematik 4 jam. Matematik bukan benda baca. Ya, kita baca. Lepas tu nak periksa baca Yasin. Kita tengok jumut orang-orang rendah ni. Lepas tu dia marah kat Tuhan. Dia kata apa ni dia dah buat. Hang buat apa? Dengan keadaan diri hang tu hang buat apa? Dengan kehebatan diri hang tu apa yang hang dah buat? Lepas tu tengok. Bila ekstrim tu sampai, yang dapat 8A ni orang Islam saja kah? Bukan. Bukan kan? Bukan kan? Bukan Islam pun dapat kan? Mereka baca Yasin tak? Mereka baca Yasin tak? Tak. Itulah jumut. Sorry lah. Tang ni memang nak ingin sikit lah. Sorry. Tang ni nak ingin. Lepas tu, kita ni maju kepala otak hang. Sempit tiang pikak lagu tu maju. Bagi terang. Tak habis-habis. Lagu tu dia tak hari. Lagu tu dia tak tahun. Setiap kali nak periksa lagu tu dia tak tahun. Oh, malam ni malam Jumaat, mari kita baca Yasin. Hang nak buat apa dengan Yasin kalau hang tu bukan Yasin? Lah ni Yasin yang dibaca tu, hang kena berdiri dulu sebagai Yasin. Baru hang baca Yasin tu bermakna. Kalau tidak, hang duk baca Yasin saja. Hang tu tak jadi Yasin, macam mana nak bermakna? Kalau begitu, hang kena jadi Furqan dulu. Hang kena jadi orang yang boleh membezakan, orang yang boleh menilik dan mengetahui. Baru hang boleh baca Quran. Baik, Aiman, angkat tangan, silakan. Silakan, tak apa. Sorry ni. Tak apa Ustaz. Mana tahu? Ustaz, kan tadi Ustaz cakap pasal kura-kura kan? Ya. Ya. Ustaz, itu maksudnya Ustaz lah. Kan macam kura-kura dia pergi ke pantai, lepas tu dia bertelok kat situ lah, betul? Itu dia macam Ustaz tadi, saya kurang faham. Kura-kura tu dia bukan menggunakan akal. Confirm binatang ni tak ada akal Ustaz kan? Lah ni bukan saya nak cerita kura-kura. Saya nak cerita kalau siapa yang menguruskan kura-kura. Oh, I see. Okay. Faham Ustaz. Bukan saya nak cakap tentang penyu tu. Saya nak cakap tentang yang menguruskan penyu tu siapa? Okay Ustaz. Okay Ustaz. Betul. Faham. Baik. Cik Muhammad Yusof. Sekejap. Kalau tak nampak kura-kura, cuba tengok burung cak raya. Burung cak raya.
burung tempua buat sarang. Dia pandai ke? Tak. Kalau dia pandai tentu dia boleh buat banglo. Betul. Tapi bukan kita nak tengok burung tempua tu, kita tengok yang balik burung tempua tu siapa. Yes. Kurang-kurangnya saya boleh beritahu. Katanya saya bukan tahu tuan-tuan 2 tahun lah. Tuan-tuan tanya apa saya tahu tuan-tuan 2 tahun lah. Boleh lah saya dah lapor. Senang kata Ustaz. Macam Tuhan kan. Bukan macam Tuhan. Tuhan buat manusia ni Ustaz. Mana memang sangat perfect lah. Betul tak Ustaz? Pasal apa perfect? Perfect ni maknanya okey Ustaz. Kalau tengok kan. Antara binatang pun Allah susun atur. Dah. Yang saya nak tanya, kenapa manusia tu perfect? Diri dia. Sebab diri kita ni sendiri. Boleh membezakan. Sebab Tuhan tu perfect. Takkan Tuhan perfect buat benda selalu. Dia tentu boleh buat benda perfect. Perfect, dia mengeluarkan yang perfect. Dia tak mengeluarkan yang lemah pada dia. Dia mengeluarkan yang hebat macam diri dia. Yes. Okay Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Yusuf. Silakan. Ya Yusuf daripada Bera ya. Ya silakan. Saya merujuk pada cerita Nabi Musa nak melihat Allah, menyaksikan Allah, maka dia minta untuk melihat Bukit Tursina. Maka cerita ni Nabi Musa pengsan dan Bukit Tursina tu lebur. Tapi Bukit Tursina tu ada masa wujud lagi sekarang. Adakah yang boleh kita katakan bahawa kalau kita nampak bukit maka tak nampak Allah? Kalau nampak Allah, bukit tak ada. Ya, betul. Kita rujuk pada diri kita boleh tak? Betul, boleh. Boleh saya? Ya. Saya nak kepastian. Ya, betul. Baik. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Sama Yusuf, sama. Abu Zah, silakan. Dia tunggu lama. tak baca kitab lah jawabnya. Silakan Abu Zah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ustaz. Saya tengok ramai sahabat-sahabat saya masih lagi duduk dekat ibadat ni ada dengan ganjaran. Ya. Ibadat murah rezeki semua. Dan bila saya cakap macam non-Muslim pun lebih maju daripada kita tapi tak buat ibadat, diorang kata itu istidraj. Macam mana tu Ustaz? Istidraj dia tak bagi kat orang kafir. Istidraj dia bagi dekat orang mengaku beriman tapi duduk atas kemanusiaan. Okey? Istidraj ni Tuhan bagi dekat orang yang mengaku beriman kat dia. Tetapi masih lagi duduk dengan kemanusiaan dia. Dia dapat lagi istidraj tu. Orang kafir Tuhan tak bagi istidraj, Tuhan bagi nikmat je kat depa. Depa untuk dunia. Nabi kata dunia ni adalah syurga untuk orang-orang kafir, penjara untuk orang beriman. Maksudnya orang yang beramal ibadat pun dia duduk dalam istidraj kalau dia bersangka-sangka. Ya, tu istidraj. Baik. Terima kasih. Alright. Okey Ustaz, buka kitab Ustaz. Muka surat 5. Apa mana Ali? Muka surat 5 baru. Muka surat 5 sampai mana? Sampai seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hikam. Pendahuluan muqaddimah. Muka surat nombor 5, perenggan nombor 3. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata dia, seorang muridnya yang bernama sorry. Pengarang ni bukan betul Hikam. Pengarangnya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Kata dia seorang muridnya yang bernama Abdul Ali. Bertanya, apakah syarat yang harus dibuat oleh seorang yang ingin menjadi wali Allah? Jawabnya, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tandanya. Dia kata, orang tanyalah Syekh Athaillah, orang tanya dia tentang bagaimana nak jadi tok wali. Kalau saya duduk di tempat Athaillah, saya kata, hang bolehkah jadi wali? Atau hang dijadikan sebagai wali? Hang boleh jadi wali ke? Hang bolehkah jadi wali? Hang punya standard ni bolehkah dia jadi wali? Atau hang dijadikan wali? Beza. Dua benda beza.
nak jadi wali dan dijadikan seorang wali. Beza. Jadi dia kata, bagaimana dia jadi wali? Pasal apa dia tanya jadi wali? Pasal dia nak syok orang tu, tengok. Syok ni rosak. Nak syok jadi tok wali je bungkus. Dia bukan benda jadi. Dia benda yang dizahirkan apabila berdirinya kebenaran pada tiap-tiap diri itu. Wali itu bukan kita nak jadi. Ni pasal dia nak jadi. Kita baca cerita sudah lah. Dia ada cerita kan. Pasal kita tak mau duduk dalam tu. Duduk dalam tu semua leceh semua. Kita dah mengaji tempat hebat-hebat tapi duduk bawah. Buat apa? Kita tok wali pun kita tak mahu. Kita nak duduk macam mana Tuhan tunjuk kita lah ni. Kita nak duduk macam ni lah ni. No. Kemudian dia kata ada 12 tanda. Ada tanda pula. Terikatlah Tuhan dengan tanda ni. Nak buat apa? Terikat Allah Ta'ala dengan tanda 12 ni. Jadi Tuhan tak boleh bagi seorang tu jadi wali melainkan kena ada 12 ni. Tuhan pula lemah pula. Macam mana cerita macam ni? Tapi pasal buku ni lebih baik pada buku-buku lain. Tak. Benar-benar mengenal Allah. Yang ini mengerti benar tauhid dan mantak iman keyakinannya kepada Allah. Hak kita bincang tadi itulah tentang kehambaan tu. Bukan benar-benar duduk kenal Tuhan. Benar-benar berdiri kehambaan. Mengenal diri seorang hamba kerana melihat kebesaran Tuhan dia. Atau 4 nak kita kata tadi. Duduk dalam tu. Dengan syariatnya sempurna. Ini duduk sembang-sembang aja. Solat tak mau. Tok wali tik minyak apa. Duduk sembang. Luat dengar. Tuan-tuan nak bersembang. Pastikan solat 5 waktu tu clear. Tidak tersaduk sembang. Tidak geli ketiak. Berdekat. Kedua. Menjaga benar-benar perintah Allah. Hak ni besar lah, tinggilah. Apa dia? Jangan menidakkan Tuhan di balik pandangan. Jangan menidakkan Tuhan di balik pendengaran. Macam mana tu? Jangan menidakkan pandangan Tuhan terhadap diri kita sehingga kita melihat apa yang dipandang sebagai satu hebat. Jangan menidakkan pandangan Allah pada kita dengan apa yang kita dengar daripada bunyi yang mana itu sesuatu yang hebat pada bunyi itu. Yang hebat tu Tuhan. Yang kenyataan Tuhan tu kita. Maka kita yang menerima hebat tu. Bukan benar kita dengar. Maka janganlah letak diri kita bantah. Sebab dia kata menjaga benar perintah Allah. Perintah aku dekat hang. La ilaha illallah. Tu perintah aku dekat hang. Perintah aku dekat hang kerana Muhammadur Rasulullah. Sebab tu perintah aku sampai kat hang. Sebab dua ni. Satu kerana hang tak nampak. Lain kedua, Muhammad itu kekasih aku. Ni perintah aku dekat hang. Hang jaga elok. Okey. 3, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mana? Kehambaan. Pegang teguh dengan yang tu. Bukan jaga misai, simpan janggut. Bukan yang tu. Yang tu cuma terbit bila jaga tentang diri dia terhadap Tuhan. Bagaimana al-ihwal hati dia terhadap Tuhan. Jaga yang tu. Kita jaga tak habis dengan berus gigi pakai kayu tu. Yang tu je kita jaga. Tapi morahnya kita. Ya Allah. Pasal sempit sangat faham sunnah ni. Jaga sunnah ni apa? Macam mana Nabi melihat Tuhannya sehingga datang perasaan malu seorang hamba. Jaga yang tu. Kita jaga tak? Pasal ada hal tu. Pasal kita ni hadis. Apa dia hadis? Ihwal Nabi. Lagu mana sampai kita ada? Pasal kita ada sanad. Di mana sanad? Perhatian dan rasa kita faham dan kenal kita macam mana Nabi rasa. Tu sanad. Adakah tu? Habis game semua. Cakap seorang lah aku. Dan lalu berwuduk.
Yang ini berhadas segera membaharui wuduk. Apa dia tu? Selalu berada dalam taubat, selalu berada dalam keampunan, selalu berada dalam mohon keampunan. Tu yang dimaksud tu. Bila kita ambil wuduk, kita buang semua diri-diri keakuan. Buang diri maruah, buang diri hebat, rasa pandai, buang. Basuh muka. Buang diri kuat, basuh tangan. Buang diri cerdik, basuh kepala. Buang diri hebat, basuh kaki. Basuh empat tu sebab empat tu diri hebat. Simbol pada kehebatan. Sebab tu dia tak suruh sifat lain. Kita pergi basuh hak luar tu nak buat apa? Dalam penuh dengan sombong. Lagu mana? Mari saya bagi contoh kat tuan-tuan nak tengok sombong tak? Kita semayang. Betul? Kita sujud. Betul? Betul. Ketua polis hak beragama Islam semayang. Betul? Betul. Dia pun sujud. Betul? Betul. Perdana Menteri pun dia pun orang Islam. Dia semayang. Betul? Betul. Betul, Ustaz. Dia pun sujud. Betul tak? Betul. Sama tak sujud tiga-tiga ni? Sama tak? Tak sama, Ustaz. Macam mana? Tengok, sujud tiga ni pun tak sama dah. Lepas tu sujud apa? Senang. Senang kan Perdana Menteri nak sujud tanpa rasa dia Perdana Menteri? Senang lah. Tak. Sujud hak luar. Ni budak Amerika pun sujud. Nak buat apa? Pasal apa dia tak boleh sujud betul? No, dia pergi basuh. Dia tak basuh luar untuk buat tak. Walhal, di mana kekuatan solat? Wuduk. Sebab wuduk tu tobat. Kekuatan dia tu kena tobat tu. Kita pergi basuh, bukan kita pergi tobat. Tak percaya kata basuh tu satu benda hebat. Dia bukan bentuk basuh, bukan ayak, bukan apa. Cuba tengok. Alaulah kita tak ada ayak, kita kena buat apa? Tayamum. Kalaulah badan kita tak boleh kena ayak, kita buat apa? Tayamum. Berapa anggota tayamum? 2. Pasal apa tak buat 4? Sebab muka tempat sombong. Sebab nak abang hang dari tanah. Hang jangan belagaknya. Duk bawah tu tu atas. Ni yang tak faham ni. Tayamum pakai debu. Takkan pakai debu boleh pergi bersih? Bukan bersih tu. Hang sama dengan debu tu. Tentulah bersih. Kesedaran sebagai hamba, Ustaz. Yang ni hak kena berdiri ni. Sebab tu baru boleh sujud. Kalau hak ni tak berdiri, sujud. Mereka pun sujud sama je. Lah, orang Buddha pun sujud. Sama je. Sujud nak buat apa tu? Kena berdiri dulu sujud tu. Baru boleh tubuh sujud. Kalau hak sujud hamba tak berdiri, tubuh sujud semua tirunya. Ya, baik Hakim. Ustaz, okey, saya ada pernah baca lah orang duk share kan, Saidina Ali mengenal Allah dengan Tuhan, aku mengenal Allah dengan Allah. Mungkin saya faham itu dari segi hakikat. Dari segi ilmu mengenal Allah dengan kehambaan. Betul ke Ustaz? Lah, kehambaan itulah hakikat. Okey. Dekat mana kita boleh faham? Dekat yang Tuhan letak je. Kita lebih-lebih pun. Dekat mana kita beramal? Setakat yang Tuhan bagi. Kita bukan boleh lebih pun. Kita je pasal boleh lebih. Kalau betul-betul nak beramal ikut apa yang Tuhan kendaki agak-agak, kita nak kena sembahyang macam mana? Nak menepati apa yang Tuhan mahu tentang solat, nak baca lagu mana? Melingkup lah jawab dia. Nak menepati macam mana Tuhan mahu tentang sujud, nak sujud macam mana? Sebab kita buat tu nak yang setakat yang diberi sahaja, bukan lebih. Setakat tu saja kita dia bagi, bukan lebih pada tu. Yang kita nak ambil tahu tentang tu, dia bagi macam tu kat aku. Kita nak tahu yang tu. Kalau tidak, kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Sebab kita kata hak ni buat Tuhan terima. Bila aku terima perbuatan hang? Aku terima perbuatan hang ke aku terima hang? Hang tu lah terima. Aku terima hang bukan perbuatan hang. Perbuatan hang tu hang yang terima, bukan aku terima. Apa bukti kata kita terima? Kalau kita baca silap, siapa yang serabut? Tuhan serabut ke kita serabut?
Kita serabut. Kita yang terima. Kalau kita buat 3 rakaat, Tuhan gelisah kan kita yang gelisah? Kita Tuhan kata aku bukan terima yang hang buat, aku terima hang tu. Yang hang buat hang lah terima. Betul pun hang terima, tak betul pun hang terima. Betul? Setiap perbuatan dimulakan dengan niat. Atas diri siapa? Atas hang kenal aku, nak niat macam mana kalau tak kenal aku? Kita balik luar negeri. Lepas PKP dah 10 tahun nak balik PKP kan. Kita balik-balik, hendak mula kita teringat siapa? Mak dengan ayah. Betul. Kita tahu tak mak suka makan apa? Tahu. Kita tahu tak ayah suka makan apa? Tahu. Kita balik, kita mesti nak beli kat mereka kan, benda mereka suka makan. Betul. Ya. Lah ni nak tanya pula, ayah ni nak kat makan hak nak beli kan nak kat anak tu? Nak kat anak. Tahu tak amalan tu apa? Tahu. Aku nak kat hang, bukan benda hang nak bagi kat aku. Aku nak buat apa benda hang nak bagi aku. Hang bawa main amalan hang kat aku nak buat apa? Aku nak buat apa amalan hang? Aku nak diri hang tu, bukan amalan hang. Hang nak main tunjuk, ni Tuhan aku buat kerana hang, tu dah pemohong aku. Hang mohong kuat ni. Boh lagi. Abang hang ni sakit atas semayang pula. Dia pergi kot tu pula. Kacau bilau dia. Ustaz kata Tuhan tak mahu amalan. Memanglah dia, kalau dia mahu amalan, dia bukan Tuhan lah. Dia nak buat apa? Dia orang ni pun. Dia kaya. Dia nak buat apa amalan semua. Dia berdiri bukan dengan tubuh. Dia berdiri bukan dengan nafas. Dia berdiri bukan dengan cahaya. Dia berdiri bukan dengan keadaan. Dia mahu dekat amalan. Apa sangat dia mahu? Dia tak nak berdiri dengan apa-apa. Tetap dia nak amalan kita. Kita buat sujud ke dia. Bila yang aku tahan sujud kat aku? Hang sujud untuk diri hang. Hang sujud hilang sombong hang. Hang sujud hilang bongkak hang. Hang sujud hilanglah kehebatan hang. Bukan main hang. Main aku bukan main hang. Jadinya Ustaz, amalan ini sebagai kehambaan je lah. Sebagai tanda kasih Allah kepada hamba tu. Okey, mengiktiraf. Okey. Sambung lagi. Jangan tak buat pula. Lambat lagi lah nak habis. Ya Allah. Tak apa, boh lagi. Nanti dapat lagi. Yang dalam. Nanti dapat yang dalam-dalam tu dah boleh terima dah tu. Ustaz tutup kitab tu Ustaz. Bukan kitab Ustaz je lah senang. Ustaz tu kitab dah. Ustaz tu perintah dah. Kan? Tak boleh. Sat lagi ada spy dalam ni. Sat lagi ada spy dalam ni. Dia kata kita mengaji tak kitab. Kita tuduh kita mengaji tak kitab. Ikut hak demo sampai bila nak kenal tu Tak boleh. Nabi kata jangan campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Kena jaga kemanusiaan dan kehambaan. Dua-dua kena jaga. Okey, faham. Ustaz baru faham. Okey. Dan yang kelima, rela menerima hukum qada Allah dalam suka atau duka. Sebab tu kita duduk di tengah-tengah. Kita bukan terlibat dengan suka, kita juga tak terlibat dengan duka. Tetapi kita lah mengetahui suka dan duka. Macam mana? Selalu saya abang. Setiap kali kuliah saya akan abang. Ada pun tak apa. Ada pun tak apa. Sebab kalau ada dia tak opik ke lain, dia tak bawa peringatan kita pada dia. Kalau tak ada pun tetap kita mengharapkan dia. Nampak? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Jangan duduk dengan kemanusiaan. Ada senyum, tak ada muka terselipar. Mana boleh? Tuhan kata hang terima aku elok je. Benda buruk hang tak mahu. Kalau gitu. Kita tengok nak. Setiap kali mak ayah uzur, setiap kali mak ayah sakit, kena pula sakit kronik, kena kecil manis. Tahap 4, doktor potong kaki, kita kena cuci di rumah. Masa tu kita nak buat dengan seronok ke kita nak buat dengan paksa? Kita tengok tentang menerima ni. Nak buat dengan reda ke nak buat dengan paksa tu? Paksa. Tuhan kata belah mak hang sihat jangan mai kat aku. Belah mak hang sakit tak mau kat aku. Tuhan tengok lelok siapa tu? Oh busuk, pas kat kawan tu, pas kat kawan ni. Mana dia kata kehambaan tu mana? Tuhan kata aku mendatangi hang dengan payah je. Hang tolak aku. Hang mau aku dengan senang je. Hang mau aku dengan gembira je. Tapi dengan buruk, tengok Nabi terima macam mana? 24 tahun dia bawa dia terima buruk je mana? Sampai malaikat tak tahan turun main tanya, ya Muhammad, hang bagi tahu lah kami nak belasah bapak Taif ni. Dia terima atau tak usah lah. Dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, takkan dia pendapat aku ni.
Kalau malaikat mai offer macam tu, agak-agak nak buat apa? Hang bawa Sabah main melekat dengan Malaysia, hang bawa Sarawak main melekat kat sini. Hang panyut Bang Borneo tu, ambil Sarawak dengan Sabah, hang mai duduk dekat dengan kami, senang sikit kami nak jumpa. Punah alam. Dia Razif. Jadi, terimalah qada dan qadar. Apa dia? Terimalah diri kita yang hamba tu, terima sebab dia yang diiktiraf, terima dia. Walaupun hak mai kepada kemanusiaan tu berbeza-beza, kita terima hamba tu. Yang keenam, yakin terhadap semua janji Allah. Nama pun Allah tak yakin. Saya bukan nama pun Tuhan. Kalau sebut, oh ini pelesit, mungkin tak apa yakin dia pelesit. Oh ni malaikat, mungkin tak apa yakin sebab dia malaikat. Sebab apa? Hampa semua kena buat. Tuhan ni benda yang tak payah buat. Dia berdiri ni ada sendiri dia. Ada tak yakin. Sebab apa? Aku tak ada dulu. Kerana hebat dia, aku hari ni ada. Macam mana aku boleh tak yakin dengan dia? Mesti yakinnya. Tak boleh tolak. Sebab keyakinan itu sifat bagi Tuhan. Dia letak kat kita. Orang mai abang kita. Nescafe ni. Kita minum Nescafe. Orang mai abang kita. Weh Mat, hang minum tu teh. Kita minum Nescafe, orang lain main nak abang kita minum teh. Kita nak kata apa? Kita kata, ni mangkuk abang. Hang kenal dah Nescafe dengan teh ni, hang kenal tak? Maka pasal apa jadi macam tu? Sebab yakin, dia panggil hakul yakin. Dia ada ilmu yakin, dia ada nurul yakin, dia ada ainul yakin, dia ada hakul yakin. Jadi tentang Tuhan ni, kita tak duduk atas ilmu dah. Kita tak duduk atas pandangan mata. Kita tak duduk atas cahaya. Kita duduk atas hak. Kita duduk atas hakul yakin. Benar. Benar yang aku nampak ini adalah Tuhanku. Benar lah. Tak boleh potong lah. Siapa tak boleh potong lah ni? Sama ada dibalik kehambaan atau dibalik kemanusiaan. Aku melihat Tuhanku jelas. Ni hakul yakin. Bila ada hakul yakin, kita menerima terhadap semua. Kita mengetahui tentang janji Tuhan. Tuhan tak nak bohong. Kalau begitu, kita buat salah, berlori. Kita tahu salah teruk. Kita yakin Tuhan Maha Pengampun. Okey. Yang ketujuh. Okey. Putus harapan pada semua apa yang di tangan makhluk. Nampak? Tak tengok dah. Tak butuh harapan. Kita yakin kita pandang bukan makhluk. Kita pandang Tuhan. Kita bukan tengok di balik busuk kaki ayah kena kecil manis. Doktor kerak. Kita tak tengok tu. Kita tengok Tuhan meletakkan perbezaan dua tu. Antara wangi dengan busuk tu. Kita pemangkin. Kita penggerak untuk membezakan keduanya. Tapi kita tak terlibat. Sebab tu kita buat macam tarik pasal aku nak buat. Bukan aku terlibat dengan busuk ni. Sebab aku bukan duduk dengan kemanusiaan. Aku duduk dengan tambahan aku. Hak ni dia berkata, hang tak apalah, hang anak mak sayang. Kepala otak hang. Hak dia mengandung, semua dia sayang, hang tahu. Hang awak bengong ya. Sorry, kasar sikit tuan-tuan. Hak kasar ni bocor kan. Pagi-pagi ni kena duduk taruh dengan beta macam ni. Bubur pantar sikit, gula sikit, makan baru sedap. Yang ke-8. Tabah, yakni sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Tengok. Kita punya contoh ada. Apa dia? Muhammad. Tengok dia menerima gangguan bila dia bawa manusia kepada Tuhan. Macam mana gangguan ni? Sama lah macam kita. Kena berlori depan belakang kiri kanan. Saya kena tubulin. Tertonggek kena. Kan? Dah kata nak main kat aku. Hang ingat aku ni barang mainan. Aku benda betul ya. Anak main tahan hang. Jadi tuan-tuan hak diterima. Kenapa Ustaz? Saya tanya. Itu adalah kelaziman pada orang yang makrifah. Kelaziman yang macam tu. Kalau tak mau, tinggalkan semua tu. Cari apa yang kita mau. Tak ada masalah. Tuhan bukan paksa. Tuhan aku tak paksa. La iqraha fid din. Dalam kehidupan ni aku tak paksa. Hampa nak main-main, tak main sudah. Tapi kalau hampa nak main, panggung hampa hebat lah. Tapi kalau hampa tak main, hampa dapat nikmat. Nikmat. Kalau nikmat, orang Yahudi dapat nikmat. Orang Nasrani dapat nikmat. Majusi dapat nikmat. Hampa nak dapat nikmat. Doa.
Aku bukan kedekut, aku bagi semua. Tetapi kalau hampa nak duduk atas rasa enak dan sedap, hampa tahan lah. Dan yang ke-10, kasih sayang terhadap semua makhluk. Pasal sifat Tuhan tu, Rahman, Rahim. Kasih sayang pada semua makhluk. Sampai dekat semut pun kita sayang, kita kasih. Pasal itu sifat Tuhan. Kita khalifah, layaklah bawa sifat tu. Kita pengganti kot, kita duta, kita ambassador. Kenapa tak boleh bawa pula? Dengan syarat tak libat dengan kemanusiaan, terlibat dengan kehambaan. Kita bukan pilih, tengok Habib Liu, tak pilih. Pasal dia duduk atas kehambaan tu. Cuma dia tak tahu dengan dia tahu je. Kalau dia tahu, dia tak. Dia boleh ambil benda hak dia ada, dia boleh ambil harta dia bagi ke orang. Hebat je boleh buat aku ni. Cuma dia kata akan kalau dia berkata besok Tuhan bagi lebih baik, fail lah. Pasal apa? Hang nak hak esok tu, sebab tu hang buat hari ni. Maknanya ada perasaan atas esok. Orang nak buat, dia bukan ada perasaan, aku nak bagi hang, nak balas tak boleh punya pasal. Aku nak bagi sebab aku nampak keadaan ni jadi. Tu betul. Ada sebab. Jadi bukanlah saya kata Habib Liu tu teruk dah, saya nak abang keadaan. Lagi tak boleh ni. Silap cakap dia berkata ustaz, orang kata kau Ustaz Habib Liu lah. Saya tak kata, saya nak bagi contoh. Tetapi sesungguhnya kita tak boleh duduk macam dia. Pasal apa? Dia hebatlah hal tu. Dia kenal tak kenal bukan urusan kita yang tu. Tapi urusan dia kita tak boleh duduk macam tu, hebat semua dia. Kalau kita boleh pergi lagi meniru dia tak mau. Contoh saya bagi tak meniru. Contoh ni contoh aja tentang jangan duk buat pula nak train boleh lah, tapi saya habaq contoh saja. Sekali lagi habis kuliah ni, contohlah tentang P Hospital. P Hospital cari tengok orang yang teruk sakit pergi ziarah dia, bawa sedikit cendah hati kat dia, doa kat dia. Peluk dia, abang dia. Aku kasih kat hang. Jangan cari hak kita kenal. Jangan cari saudara kita. Cari hak kita tak pernah kenal pun. Tuan pergi buat. Semua fikir, semua kantoi dah. Duk fikir dah, bungkus dah. Nak buat lagu mana tu. Sebab tu Nabi kata, tak payahlah buat macam tu. Pergilah dekat orang yang kasih. Pergi kat adik-adik hang, sepupu hang. Pasal apa? Taklah ralat. Kalau gitu, hang nak bersedekah. Sedekahlah pada ahli keluarga yang paling dekat. Supaya hang tak ralat. Pasal aku tahu dah. Hang jenis ralat ni. Pasal apa? Hambaan hang bukan beri duit. Lagi. Tawaduk. Kata Tok Syekh ni yang ke-11. Tawaduk, merendah diri terhadap yang lebih tua atau lebih muda. No? Bukan lebih tua, lebih muda. Tawaduk, merendah diri itu adalah sifat bagi yang mengenal. Mengenal ni dia ada elemen-elemen perangai orang yang mengenal ni. Paling tidak ada 4 dekat dia. Pertama, dia ada tawaduk, rendah diri sebab dia kenal. Kedua, dia ada warak. No, dia ada perangai warak. Meninggalkan yang cubahah dan yang haram. Ketiga, dia ada perangai qanaah. No? Dia ada perangai bersederhana, tak melebihi. Dan keempat yang paling besar pada orang-orang yang mengenal ni adalah ikhlas. Jadi kena ada tawaduk. Sebab bila tak tawaduk, saya lagi sombong sampai. Sebab tu bila Tuhan tak bagi ujian, jangan duk kata beriman. Dia bagi ujian lu. Kita kalau ujian susah, kita senang beriman. Dia bagi ujian hebat, kita susah nak beriman, tuan. Sebab tawaduk kita hilang. Lah ni tuan-tuan tak jadi Perdana Menteri lagi. Angguk lah. Esok dia tak jadi Perdana Menteri. Tak mengaji dah. Macam mana nak duduk? Punggah kita. Lah ni dia bagi label caroi je kita. Ni senang nak cakap. Esok dia letak label hebat tu. Pintu kereta kita orang buka. Makan kita orang main hantar. Kan? Rumah kita orang tolong tengok. Tang tu pakai bungkus lah kita. Nak Bakar kata, kami hampir-hampir kufur bila diuji Allah dengan kehebatan. Dia tak mau hebat, belek diri. Apa dia? Najis. Diri luar kita ni tak lebih dari seketui najis. Iqra. Baca, wahai Muhammad.
Bacakan kepada mereka. Bagi tahu kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Dengan nama aku, Tuhan kamu. Tuhan bagi sekalian alam. Yang telah menjadikan. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menjadikan manusia dari seketui najis. Alaqah, darah. Tuhan buat dari darah. Kenapa? Sebab level tubuh manusia tak sama. Besok ada yang jadi hebat dan ada yang jadi kurang. Maka hebat kena sedang bahawa dia dari darah. Maka hilanglah hebat dia. Dan lagi bagus, waktu hidup ni, pakai segak, pakai baju elok, mahal pula. Tuxedo baju, kan? Hebat lah. Kan? Dengan seluar tinggi baik lah. Tapi terlupa kata, dalam perut ada tai. Sedang kata dalam perut ada tai, hilang hebat kita. Sebab, sekali lagi tai, sampai kat tanah dia hilang bau. Kita tak sampai kat tanah lagi bangkai kuat bau kita. Hak ni kita sedang, kita tak mungkin sombong. Sebab tu tengok apa yang ada kat diri kita. Diri kita ada 4 je. Lemah, bodoh, hina dan apa kita dah. Nak tengok ni, pergi tengok budak baru lahir dan tengok orang yang dah mati. 4 ni akan ada. Jadi, adalah sifat tawaduk tu. Sebab tu Tok Syekh ni suruh tawaduk. Rendah diri. Asal. Balik kepada punca kita. Balik kepada keadaan asal kita. Barulah kita jadi raja besok. Kita tak sombong. Sebab Tuhan kata nak sombong, aku peduli apa? Bukan sombong hang tak pernah menggagu-gugat akan kehebatan aku dan tak pernah mencalarkan aku sikit pun dengan sombong. Aku peduli lepas, tapi nak teruk lagi siapa? Teruk hang. Pasal pakaian hang tak pakai, hang sibuk nak pakai pakaian aku. Sibuk nak pakai pakaian aku. Aku punya pakaian, hang pakailah pakaian yang bodoh tu. No? Dan yang terakhir, menyedari selalu bahawa syaitan itu musuh yang utama. Apa dia? Kemanusiaan itu adalah musuh kita kepada kehambaan. Kalau tak heret kemanusiaan mengikut kehambaan, maka kemanusiaan itulah syaitan. Okey. Habis Abang tu. Okey. Apa ada nak tanya apa? Silakan. Aiman, dia tadi angkat tangan. Silakan. Aiman? Hello, bang, tekan. Sorry. Hello. Tekan lah. Pedam. Tekan balik tangan tu. Lower hand. Okey, yang lain. Silakan. Siapa? Razif, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan yang rekan-rekan lain, saya nak kongsi ni nasihat ibu saya lah. Silakan. Dia kata bab yang tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang ni, dia pernah bagi nasihat kat kita orang. Dia kata kalau sikit buat cuci muka, kalau banyak buat mandi, buat tak payah nasihat cukup baik lah. Telan je lah. Apa penting. Itulah, yang penting kita yakin, percaya apa yang kita buat tu. Ya, betul. Sangat betul. Dan semalam pun saya ada tengok satu cerita dekat Astro, Gadis Kosmos rasanya kot. Ya. Dia ada satu bab, dia kata apa-apa pun kat dunia ni, yang paling kuat kuasa dia ialah percaya. Okey. Itu je Ustaz. Okey. Terima kasih. Nabi kata, selalulah mendengar nasihat. Ini kita dengar. Nabi kata selalu dengar nasihat. Nasihat akan memimpin kamu ke arah benar. Sebab ad-din, agama itu adalah nasihat. Walaupun hak main nasihat kita tu orang bukan Islam, benda baik. Sebab apa? Sebab kita kenal. Bukan main dari orang tu pun. Walaupun hak nasihat kita tu budak-budak tadika. Abah pasal apa makan berdiri? Malu. Kena apa tu tamparan hebat. Abah pasal apa makan berdiri? Kena pelih. Ustaz kata makan kena duduk. Tebal je muka kita. Ya Allah, minta ampun. Pasal dia nak main nasihat elok-elok. Kita tak mau terima dia main nasihat kok. Mulut budak kecil tu. Okey, Zahid, silakan. Zahid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ya, Ustaz, saya nak tanya yang apa kita hamba tu duduk kepada 4 tu lah. Hina, lemah,
bodoh, fakir. Ya. Lepas tu tang roh tu nak sama juga ke Ustaz? Ya. Roh ni diri ketiga dah. Diri hamba tu diri pertama. So duduk tang tu je lah Ustaz. Duduk tang tu selamat. Orang ni selamat. Okey Ustaz, terima kasih. Baik Zahid, baik. Siapa? Aiman nak tanya ke? Ada Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Saja nak share pengalaman lah Ustaz lah. Ya. And then saya cuba relate apa yang Ustaz cakap lah. Kalau saya salah minta maaf Ustaz. Okey. Ustaz, dulu saya bukan kata sampai sekarang lah. Dulu sebab tu saya bekerja Ustaz. Minta maaf cakap, saya cepat bebai kerja dengan orang Ustaz. Saya memang cepat bebai, cepat marah. Ya. Kita yang tadi Ustaz cakap tu, macam mana soalan ni saya nak cakap ni? Macam Ustaz cakap tadi tu, yang wangi pun mai daripada aku. Macam mana Ustaz ayat ni Ustaz? Mana? Saya tinggal. Yang Ustaz cakap tadi tu, yang wangi, macam mana Ustaz kata? Ya. Sebab Aiman, Tuhan letak kat kita dua. Yang satu ni kita, yang lain semua dua. Yang satu ni kita yang satu ni kita. Yang lain semua dua. Okey. Aiman tahu gelap? Tahu. Aiman tahu cerah? Tahu. Ada dua je kan? Ada tak? Daripada gelap dan cerah ada tak? Tak ada. Aiman gelap ke? Cerah. Aiman cerah ke? Tak. Aiman gelap ke? Tak. Aiman cerah ke? Tak ke? Tak. Sebab tu dia main dua. Sebab yang satu Aiman. Okey. Masalahnya, main malam Aiman duduk dalam gelap. Takut. Main cerah Aiman duduk dalam syok. Seronok. Pasal terikat dengan gelap dan cerah. Kita bukan yang terikat dengan gelap dan cerah. Kita yang mengetahui gelap dan cerah. Kita terikat dengan kehamaan kita terhadap Tuhan. Lain kita terikat. Yang membezakan antara keduanya. Lepas tu? Diam terus. Okey Ustaz. Okey. Kita nak implement lah. Tak apa. Dia baru masuk kelas Ustaz. Tak apa, faham. Tapi sekurang-kurangnya dia ada. Sekurang-kurangnya dia ada clue. Sekurang-kurangnya dia tahu. Ya. Okey lah tu. InsyaAllah. Baru masuk pun tak apa. Sekurang-kurangnya asas dah ada. Boleh insyaAllah. Tengok dah. Tuhan buat semua. Yes. Tu Ustaz. Dua. Satu saja kita. Jadi, hak dua ni semua tak ada nilai. Hak bernilai hak satu ni. Tuhan kata, telah kami jadikan langit dan bumi dan di antara keduanya. Satu langit, satu bumi dan di antara keduanya. Keduanya ni apa? Kita. Kita. Itulah antara keduanya tu. Sebab tu, langit tak penting, bumi tak penting. Yang penting kita yang mengetahui tentang langit dan bumi. Sebab ilmu bukan turun kat langit. Ilmu tak turun kat bumi. Ilmu turun kat kita. Langit tak ada nama, kita yang boh. Bumi pun tak ada nama, kita yang boh. Kalau lagu tu, kalau kita tak ada yang lain? Tak ada. Kalau tak ada, betul tak kita berkata tidak ada yang lain melainkan aku? Betul tu? Betul. Jangan pi lah tang tu lagi, duduk tang ni dulu. Okay. Sorry. Ustaz, macam soalan teka-teki ni lah Ustaz. Macam mana? Macam teka-teki dalam cerita Tiga Abdul lah. Di atas langit, di bawah. Betul. Piramli belajar ilmu ni. Piramli sangat faham ilmu ni. Dia duk cerita dalam bentuk filem, orang tak tahu. Dia mengaji dengan Abdullah Fahim dulu. Ya, tak payah. Ini bukan boleh reka-reka kan. Ini berdiri. Kerana kita tahu tentang sakit dan sihat. Kerana kita memiliki sifat Tuhan. Sebab tu kasih. Sebab tu mai kesian dekat orang sakit. Sebab kita tahu sakit dan sihat tu apa dia. Maka timbullah akhlak Muhammad tu kesian. Apa kita nak buat? Kita nak bagi benda. Kalau kita tak nak benda nak bagi. Kesian tu dah berdiri. Kita bagi doa. Kita bagi nasihat. Nampak tak? Bila kita tahu diri kita tu bukan dua. Diri kita satu. Okey, Aiman, ada lagi? Ni, apa nama? Abu Zar.
Abu Zah, silakan Abu Zah. Sorry, Ustaz, nak tanya. Diri kita ni satu, tapi kenapa kita suka melihat kalau orang tu susah, jatuh, tak boleh lebih daripada kita? Kenapa jadi macam itu, Ustaz? Pasal dia telah mengambil diri kemanusiaan menjadi induk dia. Sebab kemanusiaan dia macam tu, dia tak mahu orang tinggi daripada dia, dia tak mahu orang hebat daripada dia. Yang hak berlaku tu, semua hak duduk atas kemanusiaan. Kalau dia duduk atas kehambaan, tak berlaku macam tu. Okay. Mana boleh orang lebih dari kita? Tengok nak, kita buka kedai nak berniaga. Orang buka nasi ayam, kita nak buka nasi ayam juga. Bukalah hak lain. Hang buka kedai jual ayam ke? Jangan jual nasi ayam. Nasi ayam orang dah jual dah. Hang nak jual nasi ayam juga. Hang buka kedai jual kaki ayam ke? Jual kat dia. Dia boleh jual nasi ayam kat orang. Nak buat juga bagi sama. Tengok. Itu tak puas hati Pasal apa? Hang tengok kemanusiaan. Kemanusiaan suka nak banding. Kemanusiaan suka nak lebih-lebih. Bila hati tak kuat, hati tak beriman, menambah buruk perangai, menambah buruk akhlak. Hancur kita. Okay. Itulah Ustaz. Banyak dekat orang kita. Tu perangai. Kata beriman, tapi tak beriman. Kata kenal, tapi tak kenal. Betul. Okay, Kak. Ustaz, terima kasih. Baik. Okay, Aiman, silakan. Silakan, Aiman. Dah tanya tadi. Ada. Sila. Dah tanya dah. Ada, okey. Okey, Izwan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa abang Wan? Baik, alhamdulillah. Ustaz, awak sejak 2-3 menjak saya ada tengok awak situation tu cerminan diri saya. Pasal dengar abang. Pasal dulu dia bawa berjalan, baru dia kenal. Dulu dah tahu dah, tapi dia bawa berjalan ni dia tak kenal. Baru dia kenal, sebab tu dia jadi gitu. Kenal semua lah. Dulu tak kenal semua randuk. Bila kenal baru dia tahan, tak mau randuk semua. Naya itu saya. Tak naya Siapa yang bagi naya? Betul tu. Diri sendiri kita ni. Kalau aku bagi naya, kalau aku bagi naya, aku zalim, aku tak tahan ke dunia ni. Yang bagi naya diri yang sendiri. Diri saya duk naya diri sendiri. Ubahlah kesianlah kat dia. Buat apa duk naya dia? Tu yang law ni 2-3 menjak dia kenal. Lah diri sendiri ya. Terus ada tengok orang, bukan salah orang ni, salah kita. Masih. Baik. Silakan. Izwan, turun balik tangan. Silakan. Tuan-tuan jangan usah hati. Tuhan bagi tuan-tuan senang. Tuhan bagi tuan-tuan seronok, tuan-tuan puas. Balik kat dia lah. Nak usah hati. Saya apa? Tuhan buka dah pun. Cerita dah pun. Tuhan dah cerita dah. Tuhan dah apa dah. Akulah apa lagi. Pasal apa? Aku sayang kat hang. Aku bagilah hang kau. Aku sayang kat hang. Aku bagi hang nampak terus. Aku tak mau belenggu dengan hang. Sebab apa? Hang kesayangan aku. Hang kekasih aku. Hang kerinduan aku. Aku tak tutup diri hang. Jangan bimbang. Duk bertanya-bertanya. Itu sifat kita. Sifat bagi diri kita. Tapi keyakinan tak lari lah. Tuan-tuan, sampai boleh jadi untuk kebaikan orang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan kamu ya Muhammad, melainkan bagi rahmat dekat yang lain. Bangun diri kehambaan tu, dia menjadi kebaikan untuk orang lain. Paling tidak orang tengok perangai kita, orang suka nampak jadi rahmat untuk orang lain. Apatah lagi kita boleh jadi contoh, lagi hebat. Tetapi yang ini tak payah abang. Kita bangun betul, kita berdiri betul, kita faham betul, dia akan menjadi magnetic field. Dia akan tarik semua orang main kita. Waktu tu tak perlu tunjuk dengan pakaian, tak perlu tunjuk dengan warak, tak perlu tunjuk dengan serban, tak perlu tunjuk. Bangun kita dia orang ikat lah, orang ikut dah. Tidak macam mana sahabat nak pergi kat Nabi, sahabat nak kenal Nabi. Tapi sifat Nabi bangun, dia tengok dia ya. Dia terus beriman.
Pasal apa? Pasal apa? Aduh. Pasal apa lah? Nabi Yunus lari tinggal kaum. Dia zalim. Pasal apa dia lari tinggal kaum? Dia frah dengan kaum dia. Sifat sebab Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Sebab sifat kemanusiaan tu ada pada dia. Satu sifat gambaan tu tak ada, dia dah terlupa lah sifat gambaan tu. Ya, betul. Lepas tu macam mana umat dia boleh beriman? Ni saya pergi dalam ni, saya pergi jauh ni. Saya nak pergi kat tuan-tuan jauh. Tuan-tuan standby. Hak ni saya tak abang korang lah. Pasal apa umat dia lepas tu boleh beriman? Silakan. Pasal apa umat dia lepas tu boleh beriman? Walaupun dia tak ada. Mula-mula saya nak tanya. Kenapalah Nabi Yunus mengajak sangat manusia kembali kepada Tuhan tu? Kenapa? Okey. Tuan-tuan saya pick up. Saya abang. Tuan-tuan hadam elok yang ni. Nabi Yunus menceritakan kepada umat dia tentang Tuhan kerana Nabi Yunus nak abang kata rindu Tuhan pada manusia. Manusia tak dibenarkan untuk merindui yang lain. Maka dia cerita sungguh-sungguh nak abang rindu Tuhan dekat hamba kerana dia sangat merindui Tuhan dia. Tiba-tiba manusia tak mau dengar, timbullah kemanusiaan itu faham lah. Tapi pasal dia Nabi tak ada minta doa, ya Allah, bagilah perlasah lah pokok ni, sakai-sakai semua ni, aku doa apa, tak minta. Dia bawa diri dia pergi. Betul? Tapi Tuhan nak tunjuk apa? Bagi dia hidup. Tuhan nak tunjuk, alam tak boleh buat bagi musnah. Alam tak boleh bagi hancur. Tuhan letak dia tahu nak? Perut ikan. Logiknya masuk perut ikan pun mati tak? Tak logik. Mati. Dia duduk dalam 3 kegelapan. 1, gelap, tunggu. Kedua, duduk di dasar laut. Ketika tak ada suluhan daripada apa-apa pun. Gelap betul. Ya. Dan Tuhan nak tunjuk kata, yang hidup bukan hang. Yang hidup adalah aku. Maka dia letaklah dalam perut ikan nun, Nabi Yunus masih hidup. Betul? Apa Tuhan nak apa? Buatlah kerja hang. Jangan duduk bebai. Pasal berubah bukan ada kat hang. Berubah ada kat aku. Lepas 2-3 bulan, umat dia kembali mentauhidkan Allah. Kenapa? Sebab kerinduan tu ada balik. Ya, itulah kerinduan umat pada Tuhan. Dia merindui Nabi Yunus tu. Mereka tu beriman kerana kerinduan tu saja. Tunjuk balik. Dulu Nabi Yunus ada, dia pun tak nampak. Nabi Yunus hilang, dia rindu sampai. Dia rindu kepada apa? Dia rindu pada cahaya Tuhan tu. Sebab Nabi itu nur. Ni cerim belum rumah tuan-tuan. Betul Ustaz. Oi. Tegak belum rumah semua Ustaz. Kerinduan tiap-tiap hamba dekat Tuhan dia tu. Ni tuan-tuan duduk mengaji. Inilah kerinduan. Tuan-tuan tak ada, tunggu. Kan ambil saya esok. Tuan-tuan duduk guna. Melupak tuan tahu tak? Abang lagilah. Tak boleh lagi. Dia bukan nak cerita apa. Dia cerita betapa Allah Ta'ala merindui tiap-tiap hamba dia. Maka ditunjuk pada Muhammad. Ditunjuk pada Adam. Ditunjuk pada Idris. Ditunjuk pada Nuh. Ditunjuk rindu tu. Sebab tu bila depan ni ada hilang kerinduan. Dia pun tunjukkan ni nilai rindu. Nak tanya, siapa on standby this week? Network? Ustaz. Abu Zah duduk laufus. Abu Zah tutup sound. Tuan-tuan tahu tak rahsia dia macam mana? Tahu kan? Tak tahu. Kerana Allah merindui tuan-tuan. Tuan-tuan rindu kat anak. Kerana Allah merindui tuan-tuan. Tuan-tuan rindu kat kucing. Rindu kat pokok. Rindu dekat apa saja yang tuan-tuan sayang. Itulah rindu Tuhan kat tuan-tuan. Maksudnya,
Kalau kita geram tengok kucing tu, maknanya Allah geram kita dulu kan? Allah seronok dengan kita. Cukup geram dengan kita. Tapi dia geram lagi pasal apa? Kita nampak kucing, tak nampak dia. Tu namanya bengong. Shanas, macam tu tadi Shanas. Apa Ustaz? Macam tu jawapan dia tu, hak tu. Keadaan dia tu. Terima kasih Ustaz. Sebab apa Shanas nak zikir? Rindu. Sebab apa Shanas nak sembahyang? Aku rindu kat dia. Pasal apa? Pasal dia rindu kat aku. Ya. Rindu nak sebut nama dia. Rindu sangat nak sebut nama dia tu, aku lega dah. Allahu Akbar, aku lega dah. Pasal itu menghilangkan kerinduan dia dekat aku, menghilangkan kerinduan aku kat dia. Awak lah tak nampak ni. Katok lagi Ustaz geram. Sifat Muhammad tu tegak tak nah, rindu tu. Tidak Nabi nak pergi duduk dalam gua buat apa? Apa nak pergi duduk keluar melan-melan naik bukit, naik bukit apa tu Jabal Nur. Naik pergi duduk dalam tu dia nak buat apa? Tu dia tak tahu kata dia rindu. Tapi dia tak jadi Nabi. Dia tak tahu kata kerinduan tu. Bila Tuhan tunjuk tentang apa kerinduan, badan dia ketang tak? Tak. Dia suruh Khadijah selimut dia tak? Betul, sejuk. Dia dah tahu apa dia rindu. Lepas tu Tuhan kata, engkau dah bangun wahai orang yang berselimut. Betul? Betul. Bangun dan bagi tahu aku rindu kat semua orang. Bang tu. Kerana kerinduan tu berpuluh-puluh kilo. Balik Ustaz tengok bini. Balik, wajib balik. Tak balik pun akan sampai. Telefon tanya, tengok gambar. Apa-apa. Orang rindu kat Tuhan je pun. Zaman PKP Ustaz tak boleh balik. Itulah pasal. Tak boleh balik. Dia tak tengok wajah di internet. Dia tak tengok wajah dalam telefon. Dia tak tengok. Tetap juga cari akai nak jumpa Ustaz. Macam mana susah pun. Sekarang ni saya nak tanya. Tuan tahu tak Tuhan tu apa? Tuhan tu bukan sesuatu. Dah tahu dah Tuhan tu apa? Bila saya cakap tentang rindu ni, tahu tak situasi Tuhan tu macam mana? Tahu. Kalau tuan-tuan tak tahu hak ni, minta kat Tuhan tukar jadi sepak mata, senang. Tak apa Aiman, pelan-pelan. Aiman nak laju kat tu Ustaz. Tak usah. Lagi terbah. Sabar. Nanti tak sempat nak kutip buah nanti bila Ustaz goncang pokok. Rujak tu Ustaz. Tuan-tuan habis mengaji. Tuan-tuan piduk dengan ustaz-ustaz yang tuan-tuan kenal. Tuan-tuan bicaralah benda ni. Tengok dia kata apa. Tapi tuan-tuan kena pandai berbicara. Sebab sifat Nabi dia fatanah. Dia bijak. Dia bijak cakap tu. Dia bijak sampai boleh tarik. Diri dia bangun betul sebab tu bijak tu berdiri. Kita kena bangun betul. Tak payah cakap banyak perkataan. Cakap satu perkataan je tanya ustaz. Jangan tanya orang biasa. Orang biasa tak tahu. Tanya ustaz. Ustaz, kenapa Tuhan buat ustaz? Tanya tu cukup lah. Kenapa ustaz kena ada dunia ni? Tengok dia jawab guna. Kalau level dia ustaz, mesti dia terjawab. Kalau dia jawab, nak suruh beramal ibadah. Terima kasih ustaz, saya nak balik lah. Oh ustaz Gunun. Kita ni tak lebih daripada seorang hamba saja. Ustaz ke, syekh ke, siapa ke. Tak lebih daripada seorang hamba ya. Kita duduk tam tu betul lah kita. Walaupun kita bukan ustaz. Saat dia keluar boleh Ustaz, hang tak ada sanad, hang tak boleh tanya kat aku. Dia cakap. Hang tak ada sanad, hang tak boleh tanya aku. Tanya ada sanad tentang apa? Ada lagi. Silakan. Aiman macam nak tanya tu, silakan Aiman. Tak apa. Tengah dengar. Mute kan, mute. Tekan mute. Okay, sorry. Tak apa. Ada lagi. Ustaz? Ya. Jadinya Ustaz, yang ada kekasih je lah, bukan ada lain pun ni. Dia habang awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tu awal dia abang. Bacalah, tengoklah, fahamilah dengan aku.
Yang sayangnya adalah hang, yang cintanya adalah hang. Itu nak apa? Sebab tu dalam Fatihah dia buat 2 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kamulah sebaik-baik kepujian. Itu nak apa? No. Ar-Rahmanir Rahim. Kamu adalah kasih dan kamu adalah cinta. Maliki Yaumiddin. Kamu hari tempat aku bicara. Kamu hari tempat aku lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada akulah kamu menyatakan kehambaanmu. Dan hanya akulah tempat kamu mohon segala hajat dan keperluanmu. Ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya akulah yang lurus. Aku yang benar. Aku saja yang betul. Tunjuklah kepada aku yang betul. Ada yang lebih betul melainkan pandangan aku ditahan. Itulah yang betul. Hanya yang tengok hal lain. Hang tengok hal lain bukan sirat nama dia. Hang tengok macam mana aku tengok hang. Sirat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diri aku yang dah aku perkenal kepada mereka-mereka yang aku kenalkan nikmat. Apa dia kefahaman, pengertian para nabi, awliya, amda semua. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan kepada mereka-mereka yang aku tutup, aku murkai. Apa dia? Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Haman, Namrud, Fir'aun. Semua jalan-jalan yang aku dah tunjuk ke hamba. Yang aku murkai. Waladhalin. Dan bukan pula jalan orang-orang yang telah aku sesatkan mereka. Apa dia? Memandang kemanusiaan itu lebih daripada hambaan mereka. Baca aja hari ya? Ya. Baca. Berapa kali sehari? 17 kali baca sehari-hari pun tak boleh berdiri lagi ke? Ya Allah, merepek betul ya. Ya Rabbi, Ya Karim. Sehari ada 24 jam. Tolak 7 jam, tinggal 17 jam. Tidur 7 jam, ada balance 17 jam. Satu rakaat baca sejam. Habis dosa. Ada 17 rakaat ya? Apa lagi nak komplain? Apa lagi tak kena? Kita ni bingai tu, bingai. Kita ni mandom. Rosul. Allah, pening apa lagi nak kata? Mangkak ke rumah. Mangkak. Kita mangkak. Rebus tak empuk. Lah ni tuan-tuan dah nampak. Tuan-tuan dah tahu diri sebenar. Apa dia Fatihah? Itulah diri kita. Apa dia pembukaan? Dari yang gaib menjadi nyata. Kita lah tempat buka daripada yang gaib. Apa yang gaib? Tuhan menjadi nyata. Apa dia kenyataan? Sifat-sifat kebesaran dia. Mana? Wafi anfusikum. Diri kamu. Ya. Itulah Fatihah. Oi, Bukan intisari belajar Fatihah lah. Apa rahsia di balik Fatihah? Kan orang merepek rahsia paling besar Fatihah dalam diri hang. Bukan pengenal ler ni. Jangan. Dia bukan suruh baca satu Quran. Dia suruh baca Fatihah je. Tapi apa? Siapa baca Fatihah sekali, dia telah baca sekali Quran. Kita masuk semayang, nak baca surah Al-Baqarah. Fatihah pun terlepas Al-Baqarah. Al-Baqarah ada 286 ayat. Ada 7 ayat ya. Ya. Pasal apa 7 ayat? Sehari ada berapa? 7. Warna dalam pelangi ada berapa? 7. Warna cahaya matahari ada berapa warna? 7. Berapa lapis langit? 7. Berapa lapis bumi? 7. Ada berapa lautan besar? 7. Ada berapa hari Tuhan buat? 7. Pusing Kaabah kena pusing berapa kali? 7 kali. Tak faham lagi 7 tu apa? Semua ada pada diri kita 7 tu. Atas dan bawah. Ya Karim. Panas. Kita kejadian ke-7 Ustaz. Tak nampak. Syurga ada berapa besar-besar? 7. Ada berapa neraka yang besar? 7. Habis tu tuan-tuan nak apa? Ada Apa berapa lebihnya diri? 7 ni? Ada berapa diri tu? Ada berapa diri makni? 7 sifat maknawiah 7. Maknawiah 7. Lah tu Fatihah tu lah diri kita 7 tu. Tak buka tu. Tapi Ustaz, 7 ni apa lebihnya?
Sebab dia kenapa dia 7 tu? Ani huwallahu a'lam. Kita tak tahu. Dan bila Ustaz sebut bismillah tadi, ada orang pernah bagi tahu saya lah, bismillah ni adalah percakapan lebih kurang percakapan antara Muhammad dan Allah dan disaksikan adzan. Boleh. Betul. Boleh deh. Dia cerita tapi suruh dia elaborate, suruh dia rendangkan. Kalau dia boleh rendangkan okey. Jangan bagi buah kantor. Tapi sebab apa yang Ustaz cerita ni bagi saya dalam lah. Sebabnya saya pernah ada orang bagi tahu saya bismillah yang dalam. Tapi dia tak pernah cerita kat saya. Dia kata bukan level lagi, bukan level sampai lagi lah. Dia aku pakai melok gitu, tunggu level pakai melok gitu lah, tak sampai. Nabi tu sifat dia public, menyampai. Kita jangan sembunyi. Abang. Sebab tu sifat bagi Nabi. Tak boleh apa-apanya. Abang kan seorang dua yang kita rapat dengan dia. Cukup lah. Betul. Okey. No minta. Apa je dah, relax dah, relax. Anda macam pi sampai lapis ke sebelah tu. Sampai Pluto dah tu. Kalau tuan-tuan nak tahu apa dia Sidratul Muntaha. Inilah Sidratul Muntaha. Kalau tuan-tuan nak tahu apa Nabi jumpa di Mustawa, yang inilah yang Nabi jumpa. Bagaimana keadaan Nabi kat Sidratul Muntaha? Kita ada sujud sehari 34 kali itu. Itulah Sidratul Muntaha. Hari-hari dah buat dah. Kacau bila. Mana dia nak depan tak nak apa. Kalau pakai akal habis lah kalau Isra Mi'raj tu. Habis. Lepas tu, bila sampai tahun ni kita jadi hamba, kita tahu dah apa kita nak tunjuk pada kemanusiaan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Raya dah tu. Raya dah. Hari-hari. Woi, Ustaz ke atas dah ni. Berpecah mata ni. Lah. Orang dah lama bawa dah. Saya duk nak heret tuan-tuan naik, tuan-tuan nak turun. Tangga ke atas lagi nak turun juga. Tak mau di bawah cerita apa kemanusiaan ni. Kita nak cerita kehambahan tu. Duk main syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Rupa-rupanya hari-hari duk buat. Tang ni syariat tak ada, hakikat tak ada, makrifat tak ada. Apa benda pun tak ada. Tang ni yang ada kita. Tang ni lah dia kata, nur ala nur. Cahaya atas cahaya. Tang ni lah dia kata, al-a'la. Yang maha tinggi. Loh, nak piduk di bawah lagi. La ilaha illallah. Boleh bersenang-senang dah dalam syurga, nak piduk luar. Apa? Saja-saja, tak perlu ni Ustaz. Tak apa Ustaz, ulang kaji Ustaz. Ulang kaji. Betul. Yang penting kita ulang-ulang. Nabi kata Quran dapat dihafal dengan 30 kali baca berderek. Jadi kita buat sama dah. Kita dah buat sama dah. Kita ulang. Cuma saya nak heret tuan-tuan, jangan duduk dekat bawah. Tunggu, bertahun-tahun duk main sifat 20 lah. Duk tang tu lagi, duk dengan kemanusiaan. Oh, aku pandai dah. Aku dapat dah rosak lagi. Takkan Tuhan dah 20 sifat je, lemah ni Tuhan. Kan saya nak tanya, sifat Tuhan tu tengok ni anak-anak. Okey. Apa nama Baihaqi apa nama? Baihaqi. Rumah Baihaqi kat mana? Puchong. Saya ada di Sungai Petani, berapa jauh nak main? Dalam 400 gitu juga. 346. 346 lebih kurang okay. tu. 346 daripada Puchong nak main rumah saya. Jarak 346 kilometer lah kan, okey? Ada berapa banyak debu tanah? Tak terkira tu Ustaz. Agak-agak satu debu tanah nak pakai berapa sifat Tuhan? Nak jadi debu tanah? Banyak juga aku. Takkan 20 ikut. Yalah, betul. Cuma 20 ni untuk sampai je lah Ustaz kan? Ya, asas. Kalau ikutkan sebenar, dia tak ada pun sifat 20 kalau orang ngaji dulu. Dia qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tak cukup dah sebenarnya. Betul. Itu dia panggil aqaidul iman. 24 sifat istighna,
26 sifat iftiqar. Campur istirina 26, campur iftiqar 24. Jadi 50. Maka 50 tu la ilaha illallah. 50 tu lah. Qul huwallahu ahad. 50 tu lah. Buat apa ayat tu? Tak apa. Ini duk diri-diri. Yang makan kita, yang beri makan dia. Dengan dia lah kita makan, cuma dia tak makan, dia makan kita. Betul Ustaz. Kalau duk main istilah tak berhenti. Apa ada pada ilmu hakikat tu betul. Letih dah lah kita kumpulan tua. Dia letih dengan apa nama sifat sifat dah, sifat apa? Maknawiyah, sifat ma'ani, sifat nafsiyah, salbiyah, rohana, jamaliyah, fadilah, kamariah, meletih lah kita. Dah tu buat. Itu belum cerita nafsu lagi. Itu tu ilmu yang main 600 tahun selepas kewafatan Nabi. Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Imam Ibnu Abu Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari. Pengasah tahun dulu. Tapi sabar, cara ustaz ni memang kata senang, direct je. Kalau kita duk main kiah-kiah ni tu jadi gila ising lah, apa lah pula dah. Lambat mati dah, lambat lah. Musing kan, musing. Koho mana boleh? Banyak sikit. Baik, jangan. Tubik lalu lah. Tubik lalu saya. Masya Allah. Gembira saya pagi ni. Saya gembira juga Ustaz ke dalam dah ni. Ya, Fazrul, sila. Sian ni angkat tangan Ustaz. Okey Ustaz, alang-alang Ustaz dah buka Al-Fatihah tu, Ustaz terangkan lagi yang amin tu Ustaz. Lagi sekali Ustaz. Nak komplit betul-betul. Amin ni, mula-mula bacaan dia macam mana bacaan amin? Panjang ke min panjang? Min panjang. Jangan baca panjang, tak betul. Dia kena baca min panjang. Amin. Pasal apa min tu kena panjang? Dari sudut tajwid, kenapa dia panjang? Ma'arid disukun. Kerana dia ma'arid disukun. Pasal nun tu tak ada ayat belakang sambung. Kita berhenti. Asal dia min kasrah ya madah. Asal dia mat asli. Bila kita berhenti dia jadi ma'arid disukun. Apa dia ma'arid disukun? Ini nak pula. Namakat. Mat arid disukun adalah mat yang mendatang. Mat yang mendatang yang meninggalkan mat asli. Pasal apa dia mendatang? Kerana kita matikan nun. Kalau kita sambung amina, kita ili mat arid disukun, dia mesti jadi mat asli. Jadi dia menggantikan mat asli, dia panggil mat yang mendatang. Maka nama dia arid disukun. Okey. Ilmu tajwid sikit lah. Tu saya tengok tu penting. Yang penting, amin tu hukum dia apa? Perkataan amin. Sunat makat. Sunat besar tu. Sunat yang sangat hebat. Nabi kata, aku akan bersama mereka. Mereka yang berkata amin selepas membaca Fatihah. Yes, dapat juga. Komplit Al-Fatihah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alang-alang nak tanya, kita tanya sampai habis. Lepas tu tengok, benda ibadat paling mudah, senang, bermanfaat paling besar. Apa dia? Amin. 6 harakat. Sebab tu jangan tinggal perkataan tu. Orang bakang lah ni, Alhamdulillah. Amin. Kalau tahu rahsia dia mesti nak buat. Kena. Senang je kot. Rahsia dia kerinduan lah tu Ustaz. Ya, tu rahsia paling besar. Rahsia paling besar, Allah Ta'ala sangat merindui kita. Tu rahsia paling besar. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama Fazrul, sama insyaAllah. Baik, ada lagi? Tapi sebelum tu Ustaz, nak bagi tahu lah. Ustaz, happy birthday. Ustaz. Birthday. 24 bulan.
Esok. Tak boleh jumpa Ustaz lagi. Tu dah. Lemak nak ubah-ubah semua. Tu dah. Segala semua mai. Bukan macam doa. Dikurniakan keberkatan umur, Ustaz. Ya, amin. Barakallahu. Amin. Ya, Karim. Mari disukun. Kak Tun, terima kasih ingatan. Terima kasihlah atas ingatan. Alhamdulillah. Baik. Ya. Ustaz. Ya. Pokok belakang rumah tu nawak macam mana tak? Okey. Nanti tapi ambil. Baik. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Ustaz. Ya. Esok jangan pergi mana tau. Nanti ada orang hantar barang. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Jangan pergi mana. Saya dah plan dari Korea ni. Ustaz duduk je. Allah. Amin. Allah. Ustaz dari Sabah. Hari lahir Ustaz. Yang dengar ni duduk tunggu. Hari lahir Kami sayang Ustaz. daripada Terima kasih semua. Saya tak nak cakap apa. Kami sayang Ustaz. Jangan riau. Sayang Ustaz. Jangan riau. Selamat hari lahir Ustaz. Oh, kereta. Sayang tak akan jumpa Ustaz. Tuan-tuan semua diri saya. Tuan-tuan semua diri saya. Apa yang ada dekat tuan-tuan ada dekat saya. Allah. Saya nak jumpa tuan-tuan di sana besok. Allah. Amin. Selama ni saya pernah penuh Amin. Ni aku lemah. InsyaAllah. Dalam mimpi dah pernah peluk. Tapi kenyataannya belum lagi ni. Tuan-tuan, saya tuan faham dah. Bentuk dah bagi betul ni. Allahu Akbar. Dan bawa sebanyak mana yang tuan-tuan boleh bawa bagi semua orang sampai tahun ni. InsyaAllah Ustaz. Tuan-tuan usahalah. Bawa lah banyak mana semua manusia sampai tahun ni. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Semoga terima kasih semua. Doa. Amin. Nanti saya belajar datang. InsyaAllah. Baik, doa. Baik. Nanti saya pergi insyaAllah. No, lebih kurang saya minta maaf banyak-banyak salah silap bahasa saya, kesal saya minta maaf banyak saya. Sekadar nak ajak kita semua apa yang sebut nak kita kena duduk. Nabi Adam dah kata dia zalim. Dia nak harap anak cucu dia tak zalim. Sebab tu dia habaq, aku dah zalim kat diri aku ya Allah. Aku tak letak diri aku yang sebenar. Aku tak tengok apa yang tengok terhadap diriku, wahai Tuhan. Aku zalim, aku minta ampun. Maka tuan-tuan minta ampunlah atas kezaliman ni. Setiap hari kita zalim, tak melihat Tuhan tu. Yang ni kesalahan besar untuk kita. Tak ada satu-satu dosa yang lebih besar daripada dosa ni. Kalau tuan-tuan tengok yang lain, tak melihat Tuhan tu satu dosa yang bukan senang nak dapat ampunan. Dosa lain Tuhan tak tengok, dia maha pengampun. Dosa menduakan dia atas kita memandang sesuatu yang lebih baik dari diri kita, itu satu dosa. Dan dia kita ulang-ulang setiap hari zalim kita. Sebab tu Nabi Adam tunjuk, jangan zalim. Kita duduk atas kebenaran, kita benar. Kita membenarkan ketuhanan kita, bagaimana dia membenarkan kita sebagai hamba dia. InsyaAllah umur yang nanti kita jumpa lagi. Lebih kurang saya lagi minta maaf. Tuan-tuan semua dah terbaik, dah hebat dah. Tuan-tuan pergi lah, tuan-tuan dah tahu dah. Tuan-tuan pergi lah ke mana pun, tuan-tuan dah reti dah. Tuan-tuan faham dah. Sangkut balik tanya. Panjang kau mengusik dalam kerahmatan Allah, amin. dan kerajaan Allah saya. Amin. Mustaqim Allah.
Baik, insyaAllah. Baik, korang minta maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minas sahhati dawamaha wa minar rahati shumulaha wa minal afi ghusulaha wa minal aisi ar'adahu wa minal umuri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal an'ami ammahu wa minal fadli agzabahu minal lutfi anfa'ah. Allahumma kullana wa la takun alayna. Allahumma ihtim lana bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana wa hrun bi sihhati qutulana wa salana waj'al fi rahmatika ar-rashirana wa munna alayna bi islahi uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alayhi tawakkalna wa ihtimadana sabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati yawmal qiyamah وقفف عنا شغل الأرزاق وارزقنا عيش الأبرار واحفنا واشرف عنا شهر الأشرار. اللهم اهتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ولجداتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا جبار يا حليم يا ستار يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسير الفاتحة وبنور الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة يا فارج الهم ويا فاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم ويا دفع البلاء والنقام. ارفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وحم وضيق وشدة وفتنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum. Jumpa lagi insyaallah. Terima kasih.